Jadi inilah yang saya gunakan dalam analisa dan ia adalah sebahagian daripada perniagaan kita dalam trading. Don't look at trading macam orang bekerja. Orang bekerja tu dia tunggu bulan ni kalau aku letak 5,000 aku dapat berapa. Um, ya melabur, tapi ada tak dapat untuk pelaburan, you cannot get something memang pendapatan tetap, faham tak? Memang tetap, kecuali anda melabur pada instrumen tetap lah. Tapi kalau anda trading, you cannot say 2,000 dapat berapa. Saya masih ingat lagi seminar kita 2 tahun lepas. Last saya duduk dan somebody duduk dengan saya dan tanya, bang, kalau saya letak 2,000 kan dalam trading, dapat berapa sebulan? Kalau saya dapat jawab soalan tu, macam mana nak jawab soalan tu? Tak dapat. Ya? Buang cara berfikir tu. Anda berniaga, anda bukan bekerja. So, untuk anda berniaga ni terdiri daripada dua. Yang pertama adalah kepada diri anda, persiapan anda, objektif jelas, anda tahu apa anda nak. Kalau anda katakan, okay, aku perlukan berapa ribu sebulan, aku nak trade dan dapatkan berapa ribu sebulan. What you do is, anda trade dan hasil daripada trading tu, anda laburkan dia kepada instrumen tetap kalau nak dapat pendapatan tetap. Faham tak? Saya tak faham mentaliti yang kita kata saya trade dan dapat banyak ni 2,000 sebulan aku boleh jadi full time trader. Itu mustahil. Itu tak dapat. Buang cara berfikir tu. Sebab trading adalah risk. Apa yang anda buat adalah daripada risk tu, anda transferkan dia kepada pasif. Faham tak? Itu anda kena cara berfikir macam tu. Dah tak ada Wall Street dah. Jadi dalam trading, dalam proses perniagaan ni terdapat dua. Apa kita nak inventory diri dan sistem dagangan. Okey, balik kepada sistem dagangan. Saya ikut satu kaedah untuk membaca pasaran. Model pasaran saya yang saya lihat dia mempunyai kelebihan di mana saya cuba untuk lari daripada ramai. Kalau siapa kenal saya lama, ramai yang panggil saya Zul. Ingat tak dulu orang panggil apa, Pian? Fundamental. Tak, dari dulu lagi saya bagi tahu. You will be surprised how technical. Saya amat technical dalam trading saya. Ya. Tapi apa yang saya masukkan dalam fundamental adalah cuba untuk memberikan structure kepada cara membaca market. Kita ada pelbagai economic model. Which one works? Untuk saya, kalau ada banyak anda boleh cerita pasal apa efficient market hypothesis, anda boleh cerita apa-apalah model pasaran, bagaimana kita bagi value kepada aset, harga sepatutnya. The thing is, when it comes to active trading, insyaAllah aman, insyaAllah fundamental pula. Tak, it's not about fundamental. Fundamental tu penting, Pian. Fundamental tu perlu, amat penting. Jangan tak tahu. Tahu basic. Tapi apa yang saya sediakan dalam model pasaran yang saya present kepada anda setiap hari adalah bagaimana kita nak gunakan chart untuk memahami faktor fundamental, faktor sentimen dengan melihat kepada correlation dalam pasaran. Di sinilah saya melihat kepada structure aset-aset dalam pasaran. Adakah kita ada trend ke tak? Kalau kita tahu indeks tadi, trend ke atas, yen pair, JPY, masih ada trend ke atas, dolar, DXY, masih ada trend ke bawah. Jadi kalau kita tahu tiga tu, dan saya melihat inilah yang kita ceritakan mengenai incomplete sequence, momentum sequence. Dengan memahami structure untuk nak tengok apa yang ada trend dan tak habis lagi ataupun dia pergi kuat lagi. Itulah market dynamic. Dan
apa yang saya guna pakai, dan dua ni, satu adalah satu adalah incomplete sequence, satu lagi adalah momentum sequence. Nampak the beauty of kita tak ada, kalau kita nak trade kan, news besar, NFP sebentar lagi jangan, FOMC jangan trade, election, bila kita nak trade? Soalan saya, bila kita nak trade? Ada news merah, jangan masuk. Saya letak limit order, saya letak stop loss, saya letak TP, saya jaga risk. Itu saja saya buat. Ya? Dia trigger NFP ke, dia tak trigger ke, saya tak tahu. Jangan pandai trade. Tahu apa jadi dalam market, anda trade based on technical yang anda buat berulang-ulang. Okey? Kalau news penting, bukan saya kata salah cara tu, jangan enter sebelum ni. Kalau itu dalam sistem anda dan sistem anda menyatakan jangan trade sebelum news, kalau itu penting kepada anda, ulang, pakai. Ya? Jangan buat benda lain. Kalau dan anda buat benda yang sama, faham tak? Kita ni stuck ke apa ni? Kejap saya ni pula. Saya refresh kejap Sekejap kalau tak saya tak nampak soalan anda. Okey. So tapi bagi saya, dalam sistem yang saya guna pakai, news ke apa ke, saya cuma trade bentuk dia. Saya cuma trade bentuk dia, structure dia. Structure dia. Bila ada structure, saya trade. Bila ada trend, saya trade. Dan saya tunggu correction. Jadi, saya gunakan Elliott Wave, saya gunakan perkait correlation. Adakah Elliott Wave segala-galanya? Tak. Ini secondary. Ini cuma logo dekat map. Anda nak tengok Roblox dekat mana? Kalau aku lalu Roblox ni, ini 5,000. Kalau polis orang ni tak kenal, 10,000. Itu je guna Elliott Wave. Saya gunakan hukum-hukum dia, saya gunakan benda-benda ni, tapi saya bukan trade dia, faham tak? Apa yang saya trade adalah benda ni. Ini yang saya punya roadmap. Kalau anda perasan, chart saya cerita sama. Kalau berubah, dia berubah cerita sama. Dia berubah menceritakan satu keadaan, di mana saya melihat kepada 3 instrumen dalam pasaran. Semua tengah tekun dengar ataupun tengah apa. Okey. Sebab benda ni berulang-ulang kan. Yang pertama adalah indeks equity. Indeks equity mewakili orang melabur. Ya, jadi kita ada equity yang naik, pasaran modal naik, saiz ekonomi makin besar. Secara besarnya S&P 500 menaik, Nasdaq naik, kita ada Dow Jones naik, DAX naik, FTSE naik kan. Jadi orang melabur dan kita ada ekonomi makin besar, syarikat pun makin besar, saiz syarikat pun makin besar, GDP naik, indeks equity naik. Okey, itu secara jangka panjang lah. Okey. Kita ada faktor harga. Sebabnya banyak instrumen ni harga dia dalam US dollar. Sebab salah satunya capital market terbesar dunia dekat Wall Street. Itu simple dia. Duk elok-elok senyap-senyap tengah tekun. Janganlah senyap sangat. Adi, type lah something. Tujuan yang ni, anda instead of Discord ke apa, anda boleh sembang dalam ni kan. Tengah malam tak dapat lah kan. Sembang dalam ni. Kita waktu Imran besok, kita sembang dalam ni. Imran 2 sesi besok. Irina ke, Zatul ke, kita sembang dalam ni. Kan. Okey. US dollar mewakili faktor harga. Minum kering. Dan instrumen ketiga adalah Japanese yen. Saya gunakan ketiga-tiga ni untuk kita akan masuk topik ini nanti bulan 7 insyaAllah, untuk melihat bagaimana kita kepada saham, kepada ETF. Tak kisah, bagi siapa yang event, bagi mereka yang trade. Tahu, ada siapa-siapa kat sini, mana tahu? Ada siapa-siapa trade ni dekat sini? Ada tak siapa-siapa?
Makan nasi biryani, untunglah. Ada siapa-siapa sini trade ini, instrumen ini? Ada tak? Siapa-siapa? Short term interest rate. Saya banyak belajar daripada ni. Bagi mereka yang pernah belajar fundamental dengan saya, ingat tak kita cerita benda ni? Saya makan biryani dengan budu pun. Kali. Sedap. Siapa ingat benda ni? Seron, Cora. Siapa ingat benda-benda ni? Dulu kita mendalam kan, saya banyak ceritakan benda-benda ni. Dululah. Sebelum dekat XM, saya banyak ceritakan benda-benda ni. Okey. Tak kisah. Anda trade apa pun, anda lihat 3 benda ni. These 3 instrument, anda trade ETF, anda melabur ETF, anda apa pun, 3 instrumen dia bukannya sebab saya trade, saya tak panggil diri saya, tengok, saya tak panggil diri saya pedagang. Saya tak panggil diri saya pedagang, full time trader. Tak. Saya panggil diri saya sebagai pelabur. Seperti yang saya katakan tadi, okey, saya melihat 3 benda ni untuk decision dalam pelaburan saya. Sama ada saya melabur dalam, macam nak buang dia. Okey. Sama ada saya melabur dalam saham, sama ada saya melabur dalam ETF, even sama ada saya melabur dalam mutual fund. Even anda melihat kepada mutual fund. Tahu kan mutual fund kan? Malaysia punya. Kita ada yang lebih kepada, even ASB ke apa. Faham? So ada mutual fund yang berat kepada bond, ada yang berat kepada saham, ada yang berat kepada lain-lain instrumen lah. Ada yang campur-campur kan. Jadi muka orang jadinya. Okey. Saya gunakan analisa dalam 3 benda ni. Dalam 3 benda ni. Di mana Japanese yen lupa mewakili cost dan juga sentiment. Simple. Simple. Kalau mutual fund anda berat kepada saham. Fikri, simple Kalau mutual fund anda, dia lebih kepada indeks, lebih kepada equity market. Dan bukan, lebih kepada, anda tengok pecahan dia. Anda tengok prospectus ataupun tengok kepada offer dia. Anda tengok mutual fund tu, dia berat kepada aset apa. Kalau anda nampak, yen pair tengah jatuh, tengah mencanak jatuh macam ni, anda rasa mutual fund yang berat kepada saham ni jadi apa? Tak perform. Kalau anda nampak yen pair tengah jatuh, market tengah negatif, saham yang dipegang oleh mutual fund tu pun rugi. Faham tak apa cerita saya ni? Mana duit pergi? Ni. Depend kepada how negative it is lah. Kenapa dia naik? Saya guna semua ni kali. Yang saya guna semua ni, everything saya gunakan based on 3 ni. Sebab dia memang nampak dekat chart pun. I think by now some of you boleh relatekan dia. Faham tak? Kalau anda nampak indeks equity tengah jatuh teruk, kalau anda sedang pegang ETF yang berat kepada komoditi, dia pun jatuh. Dia lain-lain. Anda kena tengok apa fund tu berat kepada apa. Dia berat kepada equity, kepada bond ke, kepada housing ke, kepada aset apa. Aizat punya delay baru keluar budu. Faham tak? Saya guna kesemua ni. Tapi analisa kena 3 ni.
Kalau ini analisa kita, nampak tak? Ini weekly tau. Anda nak faham apa yang kita tengah tengok ni, global indices have made the largest pullback. Cerita dekat sini. Dan the right side of the market is lower dollar while below the March 31st 2021 high. Higher commodity dan currency sekiranya dan anda jangkakan saham naik disebabkan oleh Nasdaq, Nvidia, Amazon, Netflix semua naik daripada low March 2020. Anda rasa saham mutual fund yang pegang banyak kepada equity market, anda rasa dia buat apa sekarang ni? Tengah kaya. Kalau anda nampak ini semua sampai dekat support dan bounce, anda rasa mutual fund yang banyak pegang kepada equity dia jadi apa? Anda tengok performance ya. Nampak market jatuh tahun lepas. Bulan 3 tahun lepas, bulan 4 tahun lepas dan market bounce. Tengok prestasi mutual fund pada hujung tahun lepas. Apa jadi? Bagi tahu saya Fikri. Apa prestasi mutual fund 2020? Cantik, naik. Market jatuh, dia orang buat duit. Macam mana? Naik. Nampak? Benda-benda ni lah yang kita gunakan, yang anda dah faham pasal market, untuk anda apply dalam harian. Saya bukannya nak berkongsi kepada anda cuma untuk trading. Saya tak. Saya berkongsi kepada anda apa yang saya buat tau. Faham? 30-40% exactly. Exactly. Sebab yes, saya tak dapat nafikan Pian. Ada kemungkinan sampai 50% because anda sedang tengok benda ni. You are looking at ini. You are looking at ini weekly. Turun pun dia naik lagi. You are looking, don't worry about ini 2 ke apa ke. Tak. I'm looking at higher. And pada waktu ni, yes, kita tengah ada dia punya. Kalau dia break out 3 punya high kat sini, dan 3 kita atas ni. Jangan jangka hujung trend. Jangan jangka hujung trend. Anda takkan tahu hujung trend. Anda takkan tahu hujung trend. Anda tahu bila correction. Jadi waktu bila anda membeli? Soalan saya sekarang ni, waktu bila anda membeli? If you buy now, kalau tanya saya, kalau anda buy now, you are buying at market punya top. If you are buying now. Kalau siapa ingat lagi kita punya sesi tahun lepas, we were talking about here, cari nak beli tau. Yes, kita cari nak beli bila ini buat correction. Anda boleh tarik chart mutual fund anda, prestasi dia, tengok point dia, benda sama. Benda sama. Yes, itulah benda ni. Itulah benda ni. Itu yang saya kongsikan kepada anda tau. Bukan hanya tengok, gunakan apa yang kita tahu, Fikri. Gunakan apa yang anda dah tahu. Jangan buta-buta tengok ni, tak. Anda tengok pecahan, barulah anda decide nak letak duit anda kat mana. Faham? Ada sinar sikit. Lepas tu rancanglah portfolio. Buy top, sell bottom. Pengsan lepas tu. Gunakan. Dan apa yang saya buat, mana Bud dan siapa, a few yang tanya kan, boleh tak kita tengok dollar index saja? Tak. Tak, sebab dollar index tak ada ini. Dia tak ada. Dia tak ada ini, dia tak ada ni. So apa yang saya buat adalah, saya lihat dia sebagai satu kumpulan. Forex futures market. Saya buat benda tu. Galih. Ilmu dia dah ada kan Fikri? Sekarang ni ilmu dia dah ada kan? Jangan fikir untuk trade saja. Galih, jangan fikir untuk trade saja.
Sebab anda boleh, janganlah tengok dekat 1 hour. Wassalam Mimun. Jangan tengok kat 1 hour. Anda tak pergi beli mutual fund pagi, petang anda keluar. Dia tak lulus lagi. Dia tengah hantar back office lagi. Faham? Apa juga instrumen lah. Apa juga. I'm not talking just mutual fund. You are looking at higher time frame. Cat dia semua dah ada. Cat ni semua dah ada. Tinggal anda apply je. Kalau saya next timing untuk market, bukan nak cuba nak timing market. Next level, I'm waiting untuk dia buat ini. Ini weekly chart. I'm waiting untuk dia buat ini. Of course kat sini akan lower punya ni. But ideally, this one. Ideally, this one. Kalau nak guna Fibo time, contoh lah contoh. Kalau nak guna timing dalam market, okay, ambil daripada sini. Sorry. Mana? Dan kita tunggulah structure dia jadi. Wait for the structure. Buat dia punya ni. Ni tak habis. Ini untuk lower time frame sebenarnya. Cari daripada low high dan buat dia punya ni. Itu je. When itu akan buat correction. Tu contoh dia lah. The thing is, apa yang ramai cuba buat adalah anda cuba besarkan trading account. Tak. Saya duk ulang benda ni. Apa yang anda buat adalah, XM tak suka kalau saya sebut jangan besarkan trading account. Kita ada promo raya tu ni kan. Pakai. Anda depo ada certain jumlah bonus kan. Gunakan. Untuk anda ni. Tapi anda tak besarkan trading account. Anda kalau jadi trade, bukannya anda apa yang trader ramai buat? Dia trade, untung. Lepas tu second entry dia buat lot size dia. Gajah pun takut tengok kan. Lot dinosaur. Jangan. Anda lihat balik kepada portfolio. Okey, berapa aku nak risikokan. So, itu position sizing model. Bukan kepada teknik. So, apa anda buat? Okey. So, itu saya buat 3 bulan sekali. Terutamanya kalau anda buat trading forex. Terutamanya untuk currency. 3 bulan sekali saya pergi tutup posisi. Saya tak peduli. Saya ingat lagi, ramai PM saya, kenapa tutup Euro JPY? Dia naik lagi bang. Ya, saya tahu. Tapi cuma disiplin yang saya buat bertahun-tahun, tiap 3 bulan saya tutup semua position. Betul kali. Saya tutup semua position. Apa saya buat? Saya akan lihat balik, review balik kat mana duit saya nak letak. Dan saya utamakan kepada membeli aset. Membeli benda untuk hasilkan pasif. Gunakan yang anda dah tahu ni. Kita akan banyak cerita benda ni tau. Bulan 7. Banyak cerita benda ni. Boleh? Gunakan. Anda dah ada semua ni. Dah faham basically kepada correlation, kepada penggunaan index equity, first dimension dengan yen. Kalau yen naik, dia berlawanan, dia inverse. Commodity, first dimension naik, index equity dan juga US dollar, pantau USD JPY. Japanese yen, benda-benda ni gunakan. Nak guna dari macam mana? Tengok yang incomplete sequence dengan itu je. Yes, Wimun, alhamdulillah. Nampak? Apa beza anda 5 bulan, 6 bulan lepas dengan sekarang, Wimun? Ruslan? Wimun, beza anda sebelum ikut sesi kita dengan sekarang. Anda dah mula berfikir pasal bukan just trading. Anda melihat kepada jangka panjang. Betul tak? 9. Nak pergi bulan 9 lagi mana? Bulan 9 saya ada projek lain. Ada something yang saya tengah buat. Bulan 9. Bulan 1 insyaAllah. Banyak beza kan Fikri? Anda dah mula fikir jauh. Dah nak habis dah masa. 10 minit. Belum. Sabar Irina. Sabar. Banyak kan? Anda dah berfikir jauh sikit. Duit aku pergi mana? Bulan ni macam mana aku belanja? Dah mula berfikir macam tu. 80-20. Okey.
Banyak beza. Okey, Alhamdulillah. Dia buka chat, kita tekan. Alhamdulillah. Okey, Alif. Yeah. Okey, course chart technician program pun tak ajar benda ni. Bukan cerita dia is trading. Anda bukan cuba untuk jadi trader. Anda jadi investor. Itu dia. Dan apa yang anda buat, trading cara investor. Macam mana? Anda tak risau. Okey, aku buka chart sekarang, nak buy ke sell? Anda tak risau benda tu. Anda risau technical anda, ada tak dia bagi entry point? So, anda cuma mengikut satu sistem. Itu beza dia. Itu beza dia. Memang itu cara trading. Tapi apa yang banyak berlaku dekat kita, dekat retail, apa beza kita? Okey. Kalau seorang trader institusi dengan trader, apa beza utama dia tahu? Apa beza utama dia? Trader institution, orang bekerja. Dia bekerja. Dan dia bagi tahu, dia cuma entry cara ni. Cara macam ni aku masuk. Trader retail, dia memang ada teknik. Dia memang ada teknik. Cara ni aku masuk. Tapi masalahnya, dengan modal duit dia, yang dia belum growkan lagi, sebab fokus dia bukan kepada teknik dia. Fokus dia kepada duit dia nak grow. Itu beza dia. Ya kali. Tak kisah. Tapi dia belajar something, tak kisah. Okay? Tapi what happen to you guys now, hopefully, adalah anda dah mula nampak untuk nak ikut satu sistem. Whether the system work or not, dia bukan kepada sistem. Dia kepada position sizing. If you can get that in mind, di mana tak ada benda 100% memang untung. Tak ada. Tak wujud. Holy Grail tak wujud. Oh, dia tu entry ada juga stop loss. Dah tu, siapa yang entry tak ada kena stop loss? Itulah guna stop loss tu. Anda tak semua ni anda nak Hail Mary. Satu position terus kaya. Tak. Itu bukan trading. Ya, itu je Rosan. Anda buat itu ulang-ulang. Ulang-ulang. I hope mentality itu anda dah ada mentality sebagai pelabur. Ya? Dan ke mana pergi duit, ke mana anda bahagikan equity anda, dan anda melihat jangka panjang. Anda ada objektif jelas. Ke mana aku 5 tahun, 10 tahun, setahun lagi. Ke mana aku? Kan? Takkanlah umur 96, 97. Saya tak katakan orang tua tak boleh trade. Tapi kalau sekarang ni macam Galih, umur dia berapa Galih? 62. 62. Berapa Galih punya umur? Galih berapa umur Galih sekarang ni? 28, 32, saya tak tahu. 30 lah. Ya? Takkan dah umur Galih nanti dah 116 tahun masih duduk tangga masjid. Euro USD buy ke? Ada ke tak Euro USD pada waktu tu? Ada lagi ke tak Euro USD masa tu? Faham? Ya? Anda kena letakkan sampai bila nak trade? Benda-benda 23 tahun. Alhamdulillah. Sama umur Irina. Faham? Anda kena ada satu goal ke mana hala tuju anda. Dan di sinilah saya cuba untuk berkongsi kepada anda satu sistem. Dengan melihat kepada 3 benda ni. Index equity, Japanese yen, US dollar, dan bagaimana kita apply dia. Melihat kepada chart yang anda Alhamdulillah dah mula nampak. Dan semuanya berkaitan. Everything. Bawah tangga masjid. Pak Imam pun float. Mam, buy ke sell? Pak Imam tengah float. Baca surah pun semua Al-Ikhlas. Zatul umur berapa? Zatul muda. Zatul 16. Baru form 4. Saya tak tahu. Saya tak pernah jumpa. Okey, gunakan yang ini. Anda map dia semua anda dah ada ni. Map dia anda dah ada. Cuma nak apply. Cuma nak disiplin. Anda ada masa untung, ada masa rugi, ada masa untung, ada masa rugi. Cuma nak apply je. Kena tanya masa Zatul. Tanya ulang-ulang sampai dia jawab. Spam kat situ.
Tanya Irina. Irina lepas ni kan. Okay. Kenal pasti, ini kata kunci dia. Kenal pasti dinamik, apa semasa, apa jangkaan akan datang, tengok crosses, pilih apa nak trade, kenal pasti aturan tidak lengkap. Ini incomplete sequence, bahasa Malaysia dia aturan tidak lengkap dan aturan momentum sequence. Structure semasa, jangkaan, tunggu 3 wave, long, short. Itu je. Dan daripada sini pun anda dapat baca dan kaitkan dia kepada apa pelaburan yang anda buat. Dia orang cerita apa ni, Aisyah? Okey, buatlah benda-benda ni. Ini je, ni ulang-ulang ni. Okey, ini semua. Ini Jatul tak ada ini. Tanya Irina. Irina, masa Irina tak ada pun orang tanya soalan, tanya Irina. Irina banyak dia nak kongsi tu. Tanya soalan dia, sejam lepas ni dia. Okey, gunakan. Anda semua dah ada benda ni ya. Dan anda tahu bila motif, kita ada dinamik dengan momentum sementara, dinamik dengan momentum. Sebab sini kena motif. Wave 3. Satu, kita sentiasa cari yang ini. Bila dia break out. Bila dia break out. Satu, kita sentiasa cari yang sini. Anda rasalah kalau AUD JPY break out laju kat sini, anda ada pegang ETF yang berdasarkan kepada minyak contohnya. Dia jadi apa? Itu contoh dia. Saham. Itulah benda-benda dia. Boleh? Roadmap dia saya dah kongsikan dan hopefully kita akan ulang topik ni 2 minggu lagi. Lepas ni kita akan sentuh banyak kepada persiapan anda sebagai seorang pelabur. Yang portfolio tu saya masukkan sikit-sikit tau. Saya tak masukkan dalam nota, tapi saya kongsikan dalam kita punya sesi ya. Dalam perbincangan kita dalam sesi kita. Dalam apa? Dalam perkongsian macam ni lah. Okey? Sorry Kak Aisyah, takut Zul fikir apa benda korang cerita ni. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda sama je itu. Alhamdulillah. Okey Wiman. Okey, jumpa lagi pada jam